menerima binasa sekali-kali. Okey. Baik. Mana dalilnya? Bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib mesti bersifat dengan kalam. Mana dalilnya, mana buktinya? Maka kata ulama, mengetahui dan memahami akan dalil, yakni bukti yang menunjukkan di atas sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu, hukumnya juga wajib. Wajib mengetahui dalil ni, wajib memahami dalil ni. Jadi faham di situ, barang siapa yang tidak mengetahui akan dalil ni, berdosalah dia. Berdosa diwajibkan. Apa erti wajib? Perkara yang diperintah oleh Allah ke atas tiap-tiap diri kita mukallaf sebagai perintah yang putus, perintah yang muktamad. Barang siapa mengerjakan perkara yang wajib, diberi pahala oleh Allah. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah, berdosa. Jadi kata ulama, mempelajari, mengetahui akan dalil ini juga hukumnya wajib. Jadi orang yang dah belajar, maknanya dia dah melakukan kewajiban. Orang yang tak belajar, dia telah meninggalkan salah satu daripada perkara yang diwajibkan, maka berdosalah dia. Jadi bertuah kita dipilih oleh Allah, digerakkan hati kita serta anggota kita dapat menuntut ilmu. Ini semua nikmat Allah. Dan Allah boleh ambil bila-bila masa sahaja. Allah boleh tarik balik nikmat ni. Tapi kita harap mudah-mudahan nikmat belajar agama ni Allah kekalkan sampai nyawa kita diambil oleh Allah. Mudah-mudahan kita mati sebagai seorang penuntut ilmu yang diberikan ganjaran syahid. Saya pernah terbaca suatu hadis yang menyatakan kelebihan orang yang mati dalam keadaan dia seorang penuntut ilmu. Meskipun dia ada usaha dan ikhtiar mencari rezeki atas dunia, meskipun dia tidak menuntut ilmu 24 jam, tetapi dia ada jadual-jadual khusus dia menuntut ilmu agama. Orang yang mati dalam keadaan dia menjadi seorang penuntut ilmu yang ikhlas hatinya, kematian itu dia mendapat darjat dan pangkat seolah-olah pangkat kenabian, seolah-olah, bukan jadi nabi dah, pangkat dia tu tinggi seolah-olah pangkat kenabian. Siapa dia tadi? Orang yang mati sebagai seorang penuntut ilmu. Maka rugilah kalau waktu hidup ni kita mengecualikan diri kita daripada menjadi orang menuntut ilmu. Alangkah ruginya. Alangkah menyesalnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan sekalian umat dipilih oleh Allah menjadi orang penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa kallamallahu Musa taklima, itu dalilnya. Firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata-kata oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Allah Musa akan kata-kata, yakni berkata-kata sungguh Allah Taala dengan Nabi Musa. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan ayat ni? Jangan kita terjemah ikut suka hati. Jangan kita terjemah ayat ni mengikut suka hati kita. Kata ulama, tafsiran daripada ayat Quran ni, berkata-kata Allah dengan Nabi Allah Musa dengan kata-kata yang sungguh-sungguh, berkata-kata sungguh. Dan tafsiran yang pertama, kita dah ulang minggu lepas ni, kita cakap laju-laju je. Yang pertama kata ulama tafsir, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab. Allah Taala mentajallikan sifat kalamnya kepada Nabi Musa. Allah Taala menunjukkan sifat kalamnya kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua dengan makna Allah menjadikan suara yang boleh didengar oleh Nabi Musa. Allah menjadikan suara, Allah menciptakan makhluk, iaitu suara yang boleh didengar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam,
Dan apabila Nabi Musa mendengar suara tersebut, Nabi Musa mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Bukan bermaksud Nabi Musa mendengar suara Allah, bukan. Bukan bermaksud Nabi Musa mendengar suara Tuhan yang memiliki bahasa-bahasa yang tertentu. Dah Maha Suci Allah. Maha Suci Allah daripada memiliki suara, memiliki bahasa-bahasa. Seandainya Allah Ta'ala itu memiliki suara dan memiliki bahasa-bahasa tertentu, maka serupalah dia seperti makhluk yang baharu. Faham ke tidak? Kalau tak ngaji tak faham. Kalau duduk kedai kopi tak dengar benda ni, tuan-tuan. Duduk lepak kedai kopi tak dengar benda ni. Lepak padang bola tak dengar. Duduk di rumah tak dengar benda ni. Duduk dalam majlis ilmu baru boleh dengar. Tu pun tengok juga majlis ilmu. Kadang-kadang kalau bukan ilmu tauhid tak dengar. Ada orang tak nak belajar tauhid, jadi tak dengar lah benda. Ni tuan-tuan ni alhamdulillah direzekikan oleh Allah. Tak semua orang dapat ilmu ni, tuan-tuan. Itulah dalilnya. Okey, kemudian apabila disebut kalam, dia terbahagi kepada 4 makna. Kalam ada 4 makna, ada 4 pengertian. Yang pertama kita dah bahaskan 2 minggu lepas. Kalam dalam bahasa Arab ada 4 erti, 4 makna. Makna yang pertama, kalam yang dipanggil dengan kalam ismi. Yang pertama dipanggil dengan kalam ismi. Apa dia kalam ismi ni? Kalam ismi ni apa? Yakni kalam ismi itu yakni sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Kalam ismi Allah itu, sifat penutur Allah itu, yang ada di zat Allah itu, bukan daripada jenis bunyi, bukan daripada jenis suara, bukan daripada jenis haraf-haraf dan sebagainya yang menyamai dengan makhluk. Boleh faham situ? Laju ke perlahan? Boleh macam tu? Takut perlahan sangat ataupun laju sangat. Ngaji tauhid tak boleh laju-laju. Dia kena perlahan-perlahan. Perlahan pun tak boleh perlahan sangat, nanti terlelap. Pertengahan. Okey. Itu kalam ismi, tuan-tuan. Yang pertama kalam ismi. Kalam dengan makna apa? Sifat penutur Allah. Kalau patut catat-catat, patut tulis-tulis supaya kita ingat lama. Kalau lupa, buka balik kitab kita, tengok balik tulisan kita tu, boleh ingat balik. Takut nanti kita terlupa. Maklumlah kita ni manusia. Lupa ke sama. Kalau lupa. Kalam ismi yang pertama dengan makna sifat penutur yang ada pada zat Allah yang maha suci daripada menyamai dengan segala sesuatu. Itu sifat kalam Allah. Jadi kalam ismi ni qadim. Ingat tu. Kalam ismi ni qadim, sedia kala. Kalam ismi ni bukan makhluk. Kalam ismi bukan makhluk. Kalam ismi bukan baharu. Kalam ismi tidak menyamai dengan segala sesuatu. Kalam ismi ni qadim lagi azali dan kekal bakok selama-lamanya pada zat Allah. Tu kalam apa tadi? Kalam ismi, makna Melayu sifat penutur. Kalau nanti di dalam peperiksaan ujung bulan kalau keluar soalan tu, peperiksaan ujung bulan nanti, hebat orang masjid ni ngaji ada peksa. Taklah buat-buat. Kalau keluar soalan nanti dalam kertas peperiksaan, apakah itu kalam ismi
Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian jawab. Kalam ismi itu ialah sifat penutur yang ada pada zat Allah. Sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang tidak menyamai dengan segala sesuatu, bukan bunyi, bukan huruf dan sebagainya. Itu kalam ismi. Qadim lagi azali. Habis dah. Okey, baru nak masuk kalam yang kedua. Kalam dia ada empat makna. Jadi di sinilah perlu kita memahami satu-satu tu agar boleh kita membezakan kalam yang mana makhluk dan kalam mana yang qadim. Kalam mana yang baharu, kalam mana yang qadim. Sebab tu diberikan huraian. Kalau keluar soalan nanti, ataupun ada orang yang menyoal kita, sifat kalam Allah Ta'ala itu, ataupun dia kata begini, kalamullah itu adakah makhluk? Kita nak jawab macam mana? Dia kata Al-Quran itu makhluk ataupun qadim. Kita nak jawab macam mana soalan tu kalau tak ada ilmu? Macam mana kita nak jawab? Al-Quran itu qadim ke makhluk? Kita nak jawab macam mana kalau tak ngaji? Allah bertuahnya lah bila Allah pilih kita ngaji ni, banyak benda kita boleh tahu. Itulah tanda sayang Allah pada kita. Yang tuan-tuan minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami jalan yang lurus ya Allah. Inilah cara Allah nak bagi bimbingan, iaitu dengan menuntut ilmu, diberi taufik, digerakkan hati kita, digerakkan anggota kita, diberi pertolongan oleh Allah. Tak kira jauh, tak kira dekat, boleh datang majlis ilmu. Itu pertolongan Allah lah tu. Allah nak bagi hidayah lah tu. Allah nak bimbing jalan lurus lah tu. Jadi alhamdulillah, syukur sangat. Okey. Kalam dan yang keduanya, ni yang kedua daripada empat. Tak apa, nanti kita ulang-ulang balik. Tak dapat malam ni tak apa, jangan stres. Kita belajar ni nak kena ulang-ulang dan banyak kali. Dan kitab ni insya-Allah saya akan baca 2 kali di sini, insya-Allah kalau ada rezeki. Itu niat saya dan azam saya. Kalau ada rezeki khatam, saya akan ulang lagi sekali sebelum ganti kitab tauhid yang lain. Kalau siapa yang dah sekali ni dia belajar, dia dah reti, dia dah faham, dia jemu dah nak ngaji, dia nak ngaji kitab lain, dia cari tempat lain. Saya nak ulang kali kedua. Sebab pada saya ada ramai lagi boleh jadi yang masih keraguan, kesamaran, tak boleh nak ambil lagi 100% apa yang kita belajar dalam kitab. Tujuan kita mengaji nak faham, bukan nak banyak kitab. Bila dah faham pun boleh ngaji banyak kitab. Ni ngaji banyak kitab tak faham tahap. Ngaji banyak kitab tapi tak faham-faham. 5 buah dah kitab tauhid ngaji, tapi bila sebut sifat kalam Allah, apa bendanya entahlah. Kita tak nak lah macam tu. Biar sebuah kitab tapi faham molek-molek, faham cantik-cantik, baru boleh diambil manfaat. InsyaAllah kita azam, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keduanya dipanggil kalam, nafsani. Kalam nafsani. Kalam nafsani namanya. Apa dia kalam nafsani ni? Yang pertama tadi faham dah kalam ismi. Yang pertama tadi faham dah kalam ismi. Lepas ni kalau dengar orang cakap kalam ismi, tahu dah. Oh, kalam ismi itu sifat penutur Allah yang ada pada zat Allah sedia kala lagi tu, tak serupa dengan segala sesuatu. Dan sifat kalam ismi itu kekal, tak akan binasa selama-lamanya pada Allah. Fahamlah tu kalam ismi. Kalam nafsani yang kedua, iaitu kalam dengan makna
sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Okey, tak faham tu kita terangkan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri faham. Kita usaha terang kat sini, usaha terang kat situ, buat contoh sini, buat contoh situ, mudah-mudahan mendekatkan kefahaman. Ngaji tauhid kena banyak contoh kerana nak mendekatkan faham. Kalau tak ada contoh, baca straight je, bolehlah khatam kitab. Tapi fahamnya nanti jauh dekat mereka sana. Fahaman dia dekat mereka. Tapi kalau buat contoh begini, buat contoh begitu, insya-Allah faham tu dah jadi dekat. Macam dah nampak sikit-sikit dah. Daripada tak nampak langsung, nampak macam dah nampak sikit-sikit. Tu. Nanti ngaji lagi makin dekat, makin dekat, makin dekat lah kefahaman tu kan. Baik, kalam nafsani ni, kalam nafsani itu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Mudah kita kata ginilah. Kalam nafsani ini kehendak Allah untuk berfirman. Kehendak Allah untuk berfirman. Kehendak Allah untuk berkata-kata, berfirmanlah. Kehendak Allah untuk berfirman. Kehendak Allah untuk menyuruh sesuatu. Kehendak Allah untuk melarang sesuatu. Kehendak Allah untuk menerangkan sesuatu. Sebab ta'alluq sifat kalam ni apa? Apa ta'alluq sifat kalam? Peranan, tugasan sifat penutur Allah apa? Kalau sifat penutur, kalau ta'alluq ataupun peranan sifat kudrat, kita dah belajar dah. Ta'alluq peranan sifat kudrat, mengadakan makhluk atau meniadakan makhluk. Betul? Ingat lagi tak? Ada ulang kaji tak? Ada? Alhamdulillah. Tempat lain mengaji malah ulang kaji. Tapi orang sini ngaji, ulang kaji, masya-Allah, tabarakallah. Jadi kalau kudrat, ta'alluq dia, peranan dia mengadakan makhluk atau meniadakan makhluk. Sifat kudrat tidak berta'alluq kepada perkara wajib dan mustahil. Sudah dah. Lepas tu iradat pula. Ta'alluq iradat menentukan sesuatu perkara mungkin. Adakah perkara mungkin itu nak dijadikan ataupun tidak dijadikan? Itu peranan, kerja, tugasan iradat Allah. Lepas iradat apa? Kudrat iradat ilmu. Ta'alluq ilmu dipanggil ta'alluq apa? Inkisyaf. Nyata segala-gala perkara di dalam pengetahuan Allah sedia kala lagi yang bersangkut paut dengan hakikat perkara yang wajib, hakikat perkara yang mustahil, hakikat perkara yang harus, semuanya segala-galanya telah ada di dalam pengetahuan Allah sedia kala lagi dengan tidak didahului oleh jahil. Itu ta'alluq ilmu Allah. Segala-gala di dalam ilmu pengetahuan Allah itu sedia kala lagi dengan tidak didahului jahil. Itu peranan ta'alluq sifat ilmu Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sifat hayat tidak berta'alluq dengan mana-mana. Di dalam ketujuh sifat ma'ani itu satu saja sifat yang tidak ada berta'alluq kepada sesuatu yang lain, iaitu sifat hayat, sifat hidup Allah Ta'ala itu. Bahkan ia merupakan suatu sifat yang pada akalnya nak mengesahkan adanya segala sifat-sifat kamalat yang lain pada zat Allah. Kerana akal kita berfikir, seandainya Allah tidak bersifat dengan hayat, seandainya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hidup, bagaimana dia nak memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Jadi pada ta'akul akalnya, sifat hayat itu seolah-olah syarat bagi adanya segala sifat-sifat yang lain pada zat Allah. Jadi di situ bila sebut syarat, seolah-olahnya macam sifat hayat tu ada terlebih dahulu nak berbanding dengan sifat-sifat yang lain. Dah, itu hanya pada ta'alluq akal kita fikir. Adapun hakikatnya sifat hidup Allah, sifat hayat Allah dan segala sifat-sifat yang lain tidak ada dahulu dan kemudian, tidak ada terdahulu dan kemudian. Kenapa? Kerana segala sifat Allah itu semuanya qadim,
sedia kala. Jadi hati-hati dengan soalan perangkap yang akan keluar dalam ujian peperiksaan akhir tahun nanti. Di antara sifat kalam Allah, ataupun soalannya begini, di antara sifat kalam Allah, sifat hidup Allah, sifat kudrat Allah, mana yang mula-mula ada di zat Allah? Itu soalan perangkap dah tu. Jadi tuan-tuan dah ngaji tahu dah. Tuan-tuan pun jawab. Sesungguhnya tidak ada dahulu dan kemudian, ataupun sesungguhnya segala sifat-sifat kamalan Allah Ta'ala itu tidak ada yang terdahulu dan tidak ada yang terkemudian. Bahkan kesemua sifat-sifat Allah itu sedia kala semuanya, qadim semuanya, tidak ada yang dahulu dan tidak ada yang kemudian. Itu jawapannya. Kalau kata sifat Allah tu barulah ada dulu kendian, macam sifat kita ni ada dulu. Di antara sifat ada kita dengan sifat ilmu kita mana dulu? Ada dulu. Allah ciptakan kita dulu. Tapi waktu tu kita tak ada ilmu lagi, tak gerti, tak tahu, tak faham apa benda pun. Kemudian baru Allah bagi ilmu. Kemudian baru Allah bagi sifat pendengar pula contohnya. Lepas tu baru Allah Ta'ala bagi sifat penutur baru, boleh bertutur. Itu sifat baru. Sifat kita ada dulu kendian. Sifat Allah tidak ada dulu kendian. Bila mengaji baru boleh beza sifat makhluk bagaimana, sifat Allah bagaimana. Itulah faedah mengaji tauhid ni. Dah faham, dah gerti, tak apalah, beres dah lah. Makna dia insya-Allah selamatlah daripada jatuh kepada menyamakan Allah dengan makhluk ataupun menyamakan makhluk dengan Allah. Selamatlah imannya, selamatlah akidah dia bila dah tahu. Tapi bila tak belajar, duduk dalam keraguan, duduk dalam kesangsian, duduk dalam kesamaran. Ini yang bahaya ni dalam bab akidah ni. Tak boleh buat main-main. Akidah ni nombor satu, tuan-tuan. Tanpa akidah yang betul, buatlah amal apa pun, semuanya tak diterima oleh Allah. Walaupun pada zahirnya nampak amal soleh, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, tapi bila akidahnya salah, semuanya tak diterima oleh Allah. Jadi bahaya akidah. Kalau kita tak belajar sungguh-sungguh, sombong, tak nak mengaji, bila. Sebab tu kesombongan tu memberi fitnah pada diri kita sendiri. Orang yang sombong akan mendapat fitnah atas diri dia sendiri. Di antaranya sombong dengan ilmu, tak nak mengaji. Dah berasa pandai, berasa tak perlu nak belajar agama ni. Sebab aku ni seorang Islam, aku ni syahadah. Jadi tak perlulah nak pergi hadir-hadir majlis ilmu, ngaji tauhid ke buat apa nak mengaji. Aku bukan orang kafir, aku bukan baru masuk Islam, aku dah berpuluh tahun duduk dalam Islam dah. Jadi aku tak berhajat pun pada nak belajar. Itu sombong nama dia. Nanti menyesal. Bila di hari kiamat Allah memberitahu bahawasanya amalannya tak diterima oleh Allah, maka disitulah nanti penyesalan yang tidak berkesudahan sampai bila-bila. Menyesal amalannya tak diterima oleh Allah kerana cara buatnya salah dan melanggar benda-benda yang penting, yang besar-besar dalam agama. Baik, kalam nafsani ini kehendak Allah untuk bertutur, kehendak Allah untuk berfirman, kehendak Allah untuk mengkhabarkan, menyuruh sesuatu, melarang sesuatu, ataupun nak menceritakan, nak menyatakan sesuatu. Kita buat contoh, tuan-tuan, untuk mendekatkan faham. Kita buat contoh untuk mendekatkan faham, bukan nak menyamakan sifat kalam Allah dengan kalam kita dah. Ini contoh nak mendekatkan faham. Baik. Tadi kalam ismi tadi kita dah buat contoh dah. Saya ni boleh bertutur kerana pada diri saya ada sifat penutur. Jadi sifat penutur saya ni namanya ismi, kalam ismi. Tapi bukan seperti kalam ismi Allah, kalam ismi. Bila ada sifat penutur tu pada saya boleh bertutur pada bila-bila waktu yang saya nak. Begitulah tuan-tuan puan-puan semua ni. Boleh nak bertutur, nak bercakap bila-bila masa boleh. Kenapa? Kerana pada diri tuan-tuan semua Allah jadikan sifat penutur.
Walaupun tuan-tuan duduk diam, membisu, ataupun tuan-tuan tidur, tak bercakap apa-apa, bukan bererti tuan-tuan bisu dah. Kerana makna bisu-bisu itu ialah tidak ada sifat penutur. Itu baru bisu. Tuan-tuan bukan bisu, cuma diam, tak nak bertutur. Faham dah kalam ismi. Kalam nafsani ni, saya ada sifat penutur dan saya boleh bertutur pada bila-bila masa. Itu kalam ismi saya. Kalam nafsani ni apa pula? Kehendak saya nak menuturkan sesuatu. Contoh tuan-tuan sekarang ni, ada tak kehendak balik rumah sekarang nak cerita sesuatu, nak cakap sesuatu dengan anak bini kita? Ada tak sekarang ni kehendak, persediaan, persiapan nak menceritakan ataupun nak menyuruh ataupun nak melarang sesuatu pada kawan-kawan kita ke? Contohkan lepas kelas sekarang kita nak singgah kedai tom yam ke, kedai roti canai ke, nak lepak, nak sembang-sembang Makna sekarang ni kita dah cadang dah. Oh, balik ni kan aku nak pergi minum dengan si Zaid, sekarang aku nak cerita, ada benda penting nak cakap dengan dia tu. Apa benda pentingnya? Adalah kita je lah yang tahu benda penting yang kita nak cakap tau. Sekarang ni kita dalam masjid, belum duduk di kedai kopi lagi, belum jumpa kawan kita si Zaid tu, ataupun yang taruh cadang nak cerita sesuatu dengan bini, dengan anak-anak dekat rumah pun, sekarang ni dah ada cadangan. Dah ada cadangan, dah ada keinginan, dah ada kehendak apa yang kita nak sembangkan dengan kawan-kawan kita nanti, ataupun pada anak bini waktu kita dah balik bertemu, berdepan dengan diorang sekarang. Sekarang ni dah ada dah persiapan, cadangan, kehendak nak cerita sesuatu. Faham tak setakat tu? Jadi dalam hal ni tadi, kita dah bertutur ke belum? Belum. Tapi dah ada persediaan. Betul? Dah ada persediaan nak cakap mengenai bagian. Tapi tak bercakap lagi. Oleh kerana orang yang kita nak ceritakan tu belum berkhitab, belum berdepan dengan kita lagi. Orang yang kita nak cerita tu belum ada depan mata kita lagi, cuma bersiap sedia nak bertutur, nak menceritakan dan sebagainya. Okey, faham situ? Itulah yang dipanggil kalam nafsani tadi dah. Itulah yang dimaksudkan dengan kalam nafsani, yakni ada pada zat Allah sedia kala lagi kehendak untuk menyatakan sesuatu, kehendak untuk memfirmankan sesuatu, kehendak untuk menyuruh sesuatu, kehendak untuk melarang sesuatu, kehendak untuk mengkhabarkan sesuatu. Makna telah ada sedia kala lagi pada zat Allah persediaan tu. Contohnya mana? Allah nak suruh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Banyaklah perintah Allah tu. Jadi kalau kita buat soalan begini, sejak bila yang Allah kehendak nak menyuruh kita semua ni solat, puasa, haji dan sebagainya? Jawabnya sedia kala lagi. Sedia kala lagi sebelum ada segala sesuatu, sebelum adanya alam ini, sebelum ada yang dinamakan manusia, nabi, rasul, malaikat dan sebagainya, telah ada kehendak nak suruh solat, nak suruh puasa, nak larang judi, nak larang arak dan sebagainya, telah ada pada kehendak Allah. Cuma pada waktu tu, yakni sedia kala tu, Allah belum memfirmankan lagi kerana tidak ada lagi orang yang nak dikhitabkan. Faham tak? Jadi tuan-tuan, jangan kita kata Allah menyuruh sesuatu yang dia tak tahu. Jangan kita kata Allah menyuruh sesuatu yang dia tak tahu. Jangan kita kata Allah Ta'ala ni memerintahkan hukum-hukum yang tertentu, menyuruh sesuatu, melarang sesuatu dalam keadaan Allah tak tahu benda tu. Bila ada makhluk baru Allah tahu, baru Allah nak suruh. Oh, manusia rupanya
Oh, manusia ni ada yang suka buat jenayat rupanya. Oh, kalau macam ni, oh nak kena kerat tangan lah kalau macam tu. Makna Allah baru tahu kelakuan manusia macam tu, lalu baru timbul kehendak Allah nak suruh potong tangan orang mencuri. Dah, tuan-tuan, sebelum ada segala sesuatu lagi, dah ada pada kehendak Allah nak suruh kerat tangan orang mencuri. Kenapa? Telah ada segala-galanya dalam pengetahuan Allah tentang sesuatu yang bersangkut paut dengan makhluk ini. Sebab tu Allah suruh. Tuan-tuan ingat Allah main suruh je ke? Ingat Allah main suruh benda yang dia sendiri tak tahu? Na'udzubillah min zalik. Inilah bahaya kalau tak kenal Tuhan. Inilah bahaya kalau tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Cakap ikut sedap mulut, cakap ikut sedap hati, sedangkan perkataan-perkataan yang macam tu secara terang-terangnya merosakkan akidah. Allah tak tahu. Allah main suruh je, suruh kerat tangan ni. Jadi bila kita cakap begitu, maknanya Allah sebelum ni sedia kala lagi Allah tidak tahu apakah jenayah, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh makhluk dia. Baru tahu aja. Sedia kala lagi Allah tak tahu yang atas dunia ni akan ada pencuri, akan ada penzina, akan ada pendedah aurat, akan ada orang murtad, akan ada macam-macam lagi. Sedia kala Allah tak tahulah kalau macam tu. Betul? Sedangkan kita dah belajar dalam sifat ilmu dulu, segala-galanya telah ada pada pengetahuan Allah sebelum wujudnya alam ni. Segala-galanya, perangai akhlak yang baik, yang buruk, macam mana kejahatan nafsu tu apa, setan tu apa, tipu daya nafsu macam mana, tipu daya setan macam mana, apa yang memberi mudarat pada makhluk, apa yang memberi manfaat pada makhluk, semuanya dah ada pada pengetahuan Allah sedia kala lagi. Sedangkan sedia kala lagi belum ada segala sesuatu. Jadi jangan cakap ikut sedap mulut. Binasa iman dan Islam kita. Binasa iman kita, tuan-tuan. Ni kenapa tu? Kerana pada Allah ada kalam nafsani. Telah ada pada sedia kala lagi kehendak Allah nak menyuruh manusia ni nanti solat, puasa, zakat, haji, umrah, melarang arak, melarang judi, melarang zina dan sebagainya. Sejak bila dah ada dalam pengetahuan Allah, sedia kala lagi. Kalau Allah Ta'ala baru suruh, maknanya Allah baru tahu. Sebab tu tuan-tuan, kita dah belajar dalam bab ni, apa yang Allah suruh semuanya muafakat dengan ilmu dia. Apa yang Allah suruh semuanya tu bertepatan dengan apa yang dia dah tahu sedia kala lagi. Bukan dia menyuruh benda yang tidak ada dalam pengetahuan dia. Kita yakin tak yang Allah Ta'ala tu ilmunya meliputi segala-gala? Yakin. Kita yakin tak ilmu pengetahuan Allah Ta'ala tu tembus lulus segala-galanya? Perkara yang di masa-masa akan datang segala-galanya ada dalam pengetahuan Allah. Yakin ke tidak? Yakin. Ada. Kalau yakin, apa ada kesamaran? Allah bukan menyuruh benda yang dia tak tahu. Meskipun pada waktu tu dia belum buat makhluk lagi, dia belum ciptakan lagi makhluk yang nama manusia, tetapi kelakuan, kebaikan, keburukan yang bersangkut paut dengan makhluk yang nama manusia itu telah ada dalam pengetahuan Allah. Sebab tu Allah suruh dan melarang sesuatu tu kerana nak memberi maslahah, kebaikan kepada kita, bukan nak memberi mudarat. Tapi Allah nak jaga kita daripada kecelakaan dunia dan akhirat. Allah suruh, Allah larang jangan minum arak. Sejak bila Allah nak larang tu? Sejak bila Allah nak larang tu? Jawabnya sedia kala lagi dah ada pada kehendak Allah nak larang yang namanya arak tadi. Faham tak tuan-tuan sekarang ni? Kita buat contoh balik pada contoh kita tadi tu. Saya contohnya sekarang ni
Dalam diri saya ni ada keinginan dan kehendak, persediaan, persiapan nak cakap sesuatu dengan kawan saya. Katakanlah kan pukul 12 saya nak jumpa dia dekat Tom Yam, nak lepak-lepak. Tapi sekarang ni saya dah siap sedia dah nak cerita, ada benda penting saya nak cerita. Kemudian bila saya jumpa dia sekarang pukul 12, saya pun sembangkanlah benda tu. Baru sampai waktu nak cakap. Sini persediaan baru, belum cakap lagi, tapi siap sedia dah ada dah sekarang. Bila jumpa sekarang di pukul 12, baru saya ceritakan begini. Oh, lepas tu dia tanya apa? Sejak bila yang kau ni kehendak nak suruh aku buat begini ni? Dia tanyalah, buat contoh. Sejak bila yang kau ni kehendak nak suruh aku buat begini, buat begitu tu? Sejak kat masjid lagi tadi. Makna waktu kat masjid lagi tadi dah ada kehendak dah nak cakap benda ni dengan kau. Cuma tadi kau tak ada kat masjid. Tak adalah aku cakap. Sekarang ni baru sampai waktu aku nak bercakap. Jadi sama kita kiaskan masalah tadi. Kalau orang tanya, sejak bila Allah Ta'ala tu nak suruh kita semayang, maka kita jawab, sedia kala lagi dah ada pada kehendak Allah nak suruh kita sembahyang dan sebagainya. Sedia kala lagi dah ada pada zat Allah kehendak nak ceritakan tentang para nabi, para rasul, pasal Fir'aun, pasal Namrud, pasal Lut dan sebagainya. Sedia kala lagi dah ada dah dalam kehendak Allah nak ceritakan tentang Fir'aun, nak ceritakan tentang Namrud dalam Quran tu besok. Semua itu dah ada dalam pengetahuan Allah ataupun dah ada dalam kehendak Allah. Itulah yang dimaksudkan, itu yang dikehendaki dengan kalam nafsani. Ringkasnya kita kata dalam kitab kita tengok dia kata apa tadi? Sedia dan mencadang bagi bercakap. Makna persiapan nak bagi tahu tu. Persiapan nak bagi tahu. Takluk kalam namanya apa? Takluk dilalah. Sifat kalam Allah takluknya dipanggil takluk dilalah. Apa maksud dilalah? Nak menerangkan, nak bagi tahu. Dengan kalam Allah itulah Allah bagi tahu tentang perkara yang wajib. Dengan kalam Allah itulah Allah bagi tahu tentang perkara yang mustahil. Dengan kalam Allah itulah Allah bagi tahu tentang perkara yang harus. Itu peranan ataupun ta'alluq sifat kalam Allah. Ta'alluq dilalah namanya. Ta'alluq apa? Dilalah. Makna Melayu apa dilalah ni? Nak menerangkan, nak menunjukkan. Baik, kita buat contoh lagi. Buat contoh lagi, banyak contoh. Saya ada sifat kalam, saya boleh berkalam, saya boleh bertutur. Lalu dengan adanya sifat penutur pada diri saya dan saya boleh bertutur ni, saya nak menerangkan pada tuan-tuan, saya nak menyatakan pada tuan-tuan hukum sembahyang 5 waktu. Saya pun ceritakanlah tentang solat 5 waktu ni, begini. Syaratnya begini, nak solat ni, rukunnya begini. Jadi saya menunjukkan kepada tuan-tuan cerita tentang ibadat yang namanya solat ni. Saya tunjukkan guna apa? Guna perkataan, guna kalam. Bukan saya tunjuk guna tangan dah. Saya guna perkataan. Bila saya terangkan, bila saya nyatakan, maka tuan-tuan, oh macam tu rupanya rukun sembahyang. Nampak tak? Kemudian saya cakap benda-benda contohnya dalam masjid ni tuan-tuan. Waktu Tok Khatib sedang membaca khutbah, janganlah duk main handphone, dilarang, tak boleh. Sama ada Tok Khatib, makna adab dalam masjid. Waktu Tok Khatib hari Jumaat dah naik mimbar baca khutbah, jangan main handphone. Nampak tak? Itu saya menyatakan tentang apa tu? Larangan. Jadi tuan-tuan boleh faham tak larangan tadi? Dengan sebab apa tadi? Saya menunjukkan dengan penutur saya, dengan kalam saya, tuan-tuan boleh faham apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ditinggalkan. Lepas tu duduk santai-santai, saya pun duk ceritalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk cerita tentang penghijrahan Nabi, pengorbanan sahabat. Jadi
kuat atau tuan-tuan pun tertunjuklah, makna fahamlah pada diri tuan-tuan kisah sejarah Nabi dan sahabat. Dengan sebab apa tadi? Saya menunjukkan dengan kalam, dengan penutur saya. Faham? Itu yang dimaksudkan dengan dilalah tadi tu. Apa maksud dilalah? Menunjukkan. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan tentang perkara yang wajib dengan kalamnya. Contoh Allah Ta'ala berfirman, Anallah, Allah firman, Anallah, aku ni Allah. Aku Allah, katanya firman Allah. Maksudnya di situ bila Allah Ta'ala kata aku Allah, nak menceritakan ataupun nak menyatakan, nak menunjukkan tentang perkara yang wajib. Sebab Allah tu perkara wajib. Kemudian dalam firman yang lain pula Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah lah yang menciptakan segala langit dan bumi. Maka Allah menunjukkan dengan kalamnya, dengan firmannya tentang perkara yang harus, iaitu perkara yang bersangkut paut dengan penciptaan langit dan bumi. Ini benda harus lah ceritakan. Jadi kita faham, benda harus maknanya menjadikan langit bumi itu. Macam mana kita boleh faham tadi? Dengan kalam Allah tadi. Begitulah juga dengan kalam Allah. Allah menyatakan tentang perkara yang mustahil. Contohnya seperti yang didakwa oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang ketiga daripada tiga. Habis. Okay, sekarang ni tuan-tuan nampak tak sikit-sikit yang nama kalam nafsani ni? InsyaAllah. Nampak tak nampak pun kita kena berhenti ya. Abang nak pukul 9. Lepas solat kan tuan-tuan nak baca surah Al-Mulk lagi. Lepas tu nak singgah kedai kopi dulu, kena roti canai. Okey, itu kalam nafsani, iaitu kalam dengan mana sedia. Allah tu dah ada kehendak dah. Nak suruh begini, nak suruh begitu, nak cerita begini, nak cerita begitu, semuanya telah dikehendaki oleh Allah sedia kala lagi. Dan mencadang bagi bercakap dan berkata, maka kalam ini, jaga tu, ini tu, jaga tu, ini tu, maka kalam ini, yakni kalam nafsani, itu yang dimaksudkan dengan kalam ini. Maka kalam ini, yakni kalam nafsani, tidak ada bendanya, hanya amrun i'tibari, yakni reti juga. Dalam kitab tu dia tulis rantai. Kita buatlah pembetulan garis yang kat bawah tu, atau garis yang kat bawah tu tulis nota kat tepi. Mudah-mudahan yang betulnya reti. R-E-T-I, reti, bukan roti, reti. Mudah-mudahan yang betulnya, yakni reti juga, makna faham. Maksudnya kalam ismi ni, kalau orang tanya kalam ismi itu ada ke tidak, jawabnya kalam ismi itu sesuatu yang tiada, tetapi dia merupakan sesuatu perkara yang sungguh-sungguh ada pada zat Allah. Dulu kita dah terangkan perbezaan di antara sifat putih dengan sifat nipis pada kertas tu. Jangan lupa tu. Sifat yang bangsa ada, sifat yang bangsa sungguh tu. Dua benda beza tu. Jadi amrun i'tibari, benda yang hanya direti pada akal kita, perkara yang hanya difaham pada akal. Nak tengok sifat kalam ismi ni, kalam nafsani tak boleh, sebab dia tidak wujud. Dia bukan jenis ada seperti kalam ismi yang sebelum. Kalam ismi sebelum, ya, benda yang ada sungguh-sungguh, sesuatu yang ada sungguh-sungguh dirinya, itu kalam ismi dulu, sifat penutur yang sebelum. Kalam ismi ada sungguh-sungguh. Kalam nafsani amrun i'tibari, nama dia, perkara yang hanya dipaham sahaja, dia tak wujud. Tetapi hak Allah Ta'ala, yakni sifat kalam nafsani Allah, sedia juga, yakni suatu perkara yang telah ada di zat Allah sedia kala lagi. Jadi jangan tuan-tuan kata kalam nafsani Allah ni baharu pula, jangan.
Sebab tu tak sesuai kita nak cakap begini. Allah baru kehendak yang dia tu dapat anak. Tak sesuai tu nak cakap macam tu. Allah baru kehendak dia tu dapat anak. Dah, bukan baru kehendak, sedia kala lagi dah kehendak dah. Allah baru nak firman dah, sedia kala lagi dah ada pada Allah tu nak suruh nak larang. Baru dapat suruh. Itu kita tak apa dah, nisbah kita. Adapun kehendak Allah nak memberi hidayah tu baru berlaku. Tapi kehendak nak bagi hidayah tu dah ada sedia kala lagi. Hari ni baru Allah detikkan hati ni nak pergi masjid. Padahal bila Allah nak pilih dia tu sedia kala lagi dah ada pada kehendak Allah nak pilih dia tu jadi orang mengaji, jadi orang belajar dan sebagainya. Habislah. Yang ketiganya kalam masdari. Tu nanti ya, 2 minggu lagi insya-Allah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kesimpulannya malam ni kita belajar kalam yang kedua daripada 4 yang dinamakan kalam nafsani. Okey. Apa itu kalam nafsani? Persediaan Allah ataupun kehendak Allah untuk berfirman tentang sesuatu. Kemudian ditanya pula, adakah kalam nafsani Allah itu baharu ataupun qadim? Maka jawabnya, kalam nafsani Allah qadim, sedia kala lagi. Adakah kalam nafsani Allah itu wujud? Jawabnya tidak wujud, tetapi dia amrun i'tibari sahaja, perkara yang hanya boleh difaham pada akal sahaja. Wallahu a'lam. Tak faham tak apa, nanti kita belajar lagi, nanti kita ulang-ulang lagi. Mudah-mudahan Allah izinkan. Saya doakan antum semua yang hadir, yang mengikuti kuliah pada malam ni, diberi rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dipanjangkan umur, diberi kesihatan, keafiatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik untuk beribadat, memperbaiki ibadat kita di sisi Allah zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.